Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatin Hanani binti Mukhtar dari kumpulan 2 IC 2201B. Tajuk pembentangan saya ialah Nabi yang berdakwah di Mesir. Saya memilih Nabi Musa sebagai Nabi untuk tugasan kerja saya dan saya juga akan membentangkan ulasan artikel dari rujukan tugasan kerja saya. Tugasan kerja ini dibuat adalah supaya pekaji lebih mengetahui kisah Nabi Musa yang telah dinyatakan di dalam Al-Quran bermula daripada Nabi Musa lahir sehinggalah baginda diwahyukan ataupun diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Yang kita tahu bahawa Nabi Musa antara salah seorang Nabi dan Rasul yang mempunyai kesabaran yang tinggi dalam menyampaikan dakwah dan juga menentang Raja Fir'aun. Dan kita juga dapat mengetahui bagaimana pandangan agama selain Islam menyatakan kisah-kisah Nabi Musa di dalam kitab suci mereka, dan kita juga dapat mengetahui bagaimana mukjizat Nabi Musa daripada aspek sains dan juga penemuan artifak yang membuktikan kewujudan Nabi Musa melalui kajian arkeologi. Mukjizat Nabi Musa banyak dinyatakan di dalam Al-Quran. Antaranya ialah mukjizat Nabi Musa membelah laut. Dalam surah Asy-Syu'ara ayat 63 yang bermaksud Allah menyuruh Nabi Musa untuk memukul lautan tersebut menggunakan tongkat baginda. Menurut pandangan sains, dari pekaji sains iaitu Carl Druce dan Joachim Hahn, mereka mengatakan bahawa pembelahan laut ini terjadi disebabkan oleh tiupan angin yang kuat dari arah timur ataupun dinamakan sebagai fenomena hidrodinamik yang menyebabkan lautan ini terbelah dan mewujudkan satu laluan yang membolehkan Nabi Musa melalui laluan tersebut bersama dengan pengikutnya, dan apabila fenomena ini habis ataupun tamat, menyebabkan lautan tersebut menjadi lautan biasa dan menyebabkan Fir'aun dan tenteranya tenggelam. Bukti penemuan artifak Nabi Musa menurut pengkaji sejarah. Menurut pengkaji sejarah iaitu para arkeologi tentang tabut perjanjian Nabi Musa. Menurut para arkeologi dan peneliti mengatakan bahawa tabut perjanjian Nabi Musa telah ditemukan di Ethiopia. Dan perjumpaan ini telah dibuktikan oleh ahli peneliti daripada BASE iaitu Bielefeld Academic Search Engine menjumpai bahawa kitab Taurat tersebut telah dikeluarkan dari Sungai Nil oleh para arkeologi daripada kajian mereka. Seterusnya ialah ulasan artikel. Nama tajuk ulasan artikel saya ialah Between Migdol and the Sea, Crossing the Red Sea with Faith and Science. Buku ini ditulis oleh Carl Druce dan telah diterbitkan pada tahun 2014. Isu yang dibawa oleh penulis dalam penulisan buku beliau, antara isu yang terdapat di dalam buku penulis ialah isu sejarah dan sains. Di dalam buku, beliau mengatakan bahawa permulaan kajian bermula daripada pembacaan penulis dari kitab suci agama penulis iaitu The Book of Exodus, Old Testament dari agama Kristian, yang di dalam kitab itu menceritakan kisah Nabi Musa yang menerima kuasa untuk membelah laut. Dan kajian ini juga dibuat daripada sejarah iaitu penemuan artifak oleh para arkeologi di dalam Laut Merah. Jadi, penulis membuat kajian menurut sains bagaimana pembelahan laut ini boleh terjadi menurut sains.
Maklumat baharu yang pengkaji peroleh daripada hasil kajian ulasan artikel ini ialah pengkaji mengetahui bagaimana pergerakan angin ataupun dikenali sebagai fenomena hidrodinamik dan bagaimana ahli sains menggunakan model lautan berkomputer yang digunakan untuk menguji lonjakan ribut yang pernah terjadi di New York City dan pantai Louisiana, dan juga dalam kajian sains ini mereka menggunakan kaedah ROM (Regional Ocean Modeling System) yang digunakan oleh sains untuk menguji kekuatan angin ataupun kelajuan angin. Apa yang saya dapat simpulkan daripada tugasan kerja dan juga ulasan artikel ini, kita dapat mengetahui bahawa tugasan kerja dan ulasan artikel ini mempunyai perkaitan antaranya iaitu di dalam mukjizat Nabi Musa menurut pandangan sains. Di dalam kajian ini kita dapat mengetahui dengan lebih mendalam bagaimana mukjizat Nabi Musa yang dinyatakan di dalam Al-Quran dibuat menjadi satu kajian sains oleh para saintis dan juga penemuan artifak oleh para arkeologi. Okey, itu sahaja daripada saya, Fatin Hanani. Terima kasih.